Para hadirin yang dihormati sekalian, dijemput berdiri untuk menyambut ketibaan yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia. Para hadirin yang dihormati sekalian, dijemput kekal berdiri untuk lagu Negaraku. Bagi memulakan majlis sambil memohon berkat dan hidayah untuk majlis yang bersejarah ini, dijemput Ustaz Amru Al-Haz Adnan, Pegawai Hal Ehwal Islam Masjid Negara Kuala Lumpur untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. فلك الحمد قبل الرضا فلك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت عنا وفنينا دائما سرمدا إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya Allah, kami dengan penuh rendah diri dan tawaduk menadah tangan menzahirkan kesyukuran di atas segala nikmat dan juga rahmat yang Engkau kurniakan kepada kami. Maka pada petang yang penuh berbahagia ini, dapatlah kami berkumpul pada majlis perasmian Expo Malaysiaku 2012 yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia. Allahumma ya mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah, kami memohon kurniaan-Mu dengan berlangsungnya Expo Malaysiaku 2012 ini. Ia memberi banyak manfaat dan kebaikan kepada kami, akan tercapai matlamat dan tujuannya, juga memberi peluang kepada masyarakat untuk mengimbau sejarah pembangunan negara sejak zaman kemerdekaan sehingga kini, agar menjadi masyarakat dan bangsa yang bersyukur di atas segala nikmat kemajuan yang telah dikecapi. Allahumma ya dzal fadli wal judi wal kiram. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berkatilah majlis perasmian dan Expo Malaysiaku 2012 ini. Ridailah perjalanan Expo ini. Sesungguhnya kami memohon agar ia menjadi platform terbaik bagi memastikan pengunjung yang mengunjungi Expo ini akan dapat menyelami pembangunan di bumi bertuah ini. Peliharakanlah kami sekalian, agama kami dan juga negara kami dari sebarang pencerobohan, malapetaka dan juga huru-hara, ancaman yang ingin menggugat kestabilan, keamanan dan kemakmuran negara. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustaz Amru Al-Haz Adnan.
Dan itulah dia persembahan Sand Art oleh saudara Long B yang sungguh menarik. Tahniah. Yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia. Yang berhormat Tan Sri Nur Muhammad Yaakob, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang berbahagia Datuk Seri Dr. Ali Hamzah, Ketua Setiausaha Negara. Yang berbahagia Datuk Dr. Rahmat B.V. Yusof, Ketua Pengarah Unit Perancang Ekonomi. Menteri-Menteri Kabinet, Menteri Besar Ketua Menteri, Your Excellencies, representatives of the diplomatic missions to Malaysia. Yang berbahagia Tan Sri, Datuk-Datuk, Wakil media, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, salam satu Malaysia dan selamat datang ke Majlis Perasmian Expo Malaysiaku 2012. Salam satu Malaysia and a very good afternoon, ladies and gentlemen, distinguished guests. Welcome to the opening ceremony of Expo Malaysiaku 2012. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia, untuk menyampaikan ucapan perasmian dan seterusnya merasmikan Majlis Expo Malaysiaku 2012. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang berhormat Tan Sri Nur Muhammad Yaakob, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang berbahagia Datuk Seri Dr. Ali Hamzah, Ketua Setiausaha Negara. Yang berhormat Datuk Dewan Mani, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang berbahagia Datuk Dr. Rahmat B.V., Ketua Pengarah Unit Perancang Ekonomi, Excellencies, Div-Div Jemputan, Tansi-Tansi, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, pada petang yang berbahagia ini, kita dapat sama-sama menyaksikan pelancaran dan expo yang bertajuk Malaysia ataupun bertemakan Malaysia Tanah Air yang Dirahmati. Dalam bahasa Inggeris, Malaysia, the land of countless blessings. Saya mengucap tahniah kepada Unit Perancang Ekonomi di atas inisiatif menganjurkan Expo Malaysiaku ini. Expo Malaysiaku ini akan membawa kita dalam satu perjalanan. Satu perjalanan yang membawa satu cerita. Kisah sebuah negara yang pada mulanya tidak dikenali, syarat dengan kemiskinan serta underdevelopment, tetapi setelah negara kita merdeka, setelah kita melakukan usaha-usaha yang gigih, hari ini kita sebagai rakyat Malaysia berasa bangga bahawa kita adalah warga negara sebuah negara yang berjaya. Mungkin kita akan bertanya, apakah sebab musababnya negara kita telah mencapai kejayaan? Apakah sebabnya Malaysia merupakan sebuah success story dan bukan sebuah failed state? Pada pengamatan saya, antara sebabnya ialah kerana kita telah mempunyai
kepimpinan politik yang kuat dan berkesan serta mempunyai wisdom, kebijaksanaan. Wisdom untuk membuat keputusan-keputusan yang pada masa keputusan itu dibuat, boleh dikatakan mendahului zaman ataupun berada di kelok perubahan yang tidak dapat dilakukan oleh negara-negara lain. Dan kepimpinan politik yang mempunyai kebijaksanaan ataupun wisdom ini didukung dan disokong dalam bentuk satu perkongsian, partnership yang begitu kental di antara kepimpinan politik dan pejabat-pejabat awam. A strong political leadership backed by an equally strong and committed civil service. Dan kedua-dua ini merupakan asas kepada kejayaan kita. Yang lain tak perlu saya huraikan kerana kita semua sudah pun ketahui. As they say, the rest is history. Dan jika kita menyorot kembali perjalanan negara kita, kita boleh membahagikan perjalanan negara kita, terutama sekali dalam konteks perkembangan ekonomi kita, dalam ataupun pada 3 peringkat ataupun fasa. Fasa pertama ialah perjuangan yang selalu kita sebutkan sebagai perjuangan untuk mengisi kemerdekaan yang berteraskan kepada pembangunan luar bandar, kemudahan asas, membangunkan pertanian, membangunkan sektor biji timah dan getah, membuka tanah ala Felda. Dan ini merupakan ciri-ciri fasa pertama pembangunan negara kita. Dan kejayaannya sama-sama kita dapat lihat bagaimana pada peringkat awal kemerdekaan lebih daripada 70% rakyat kita terdiri daripada orang yang miskin, kini lebih kurang 3.6% saja boleh dikatakan miskin secara relatif. Setelah kita melalui fasa tersebut, pada awal 70-an, kita membuka tirai pula kepada pembangunan era industri. Kita melaksanakan dasar pembangunan yang berteraskan kepada dasar ekonomi baru, di mana buat kali pertama kita memulakan apa yang dikatakan proses social engineering. Kerana kita merasakan bahawa pembangunan yang tidak berasaskan kepada pembahagian secara adil dan saksama, development with equity
or equitable development, tanpa pembangunan sedemikian, maka kita tidak akan mencapai kestabilan dan keharmonian. Jadi mulalah proses social engineering. Dan sekaligus belum pernah dicuba dengan jayanya oleh mana-mana negara, tetapi kita telah membuktikan bahawa kita telah mencapai banyak kejayaan walaupun kita akui ada juga kelemahan-kelemahan dari segi pelaksanaannya. Namun tak ada siapa pun dapat menafikan wujudnya kelas pertengahan dalam negara kita. Berlakunya social mobility, upward social mobility yang begitu ketara. Sehingga hari ini kekuatan kelas pertengahan dengan gulungan profesionalnya, mereka yang ada kelulusan dan kemahiran, pengusaha-pengusaha, entrepreneurs, dan mereka yang bekerja dalam agensi dan GLC dan sebagainya, merupakan salah satu tonggak kejayaan negara kita. Namun setelah kita melaksanakan fasa kedua ini, berteraskan kepada dasar ekonomi baru dan dasar nasional negara, seterusnya, kita sampai kepada satu peringkat di mana kita melihat lebih-lebih lagi setelah krisis kewangan Asia pada tahun 1997, kita dapati bahawa kita perlu melakukan sesuatu untuk memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat lagi. Kerana kita dapati bahawa kita berada dalam apa yang dikatakan middle income trap. Kita merupakan negara berpendapatan sederhana tinggi, tetapi bagaimana pula kita nak melepasi hurdle untuk kita menjadi rintangan, untuk kita menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju berpendapatan tinggi. Maka timbullah fasa ketiga dengan modal baru ekonomi kita, dengan dasar transformasi nasional kita, dengan ETP kita, GTP kita, PTP, pembangunan luar bandar, transformasi luar bandar dan sebagainya. Dan ini merupakan pusingan terakhir bagi kita. Kerana menjelangnya fajar menyingsing pada tahun 2020, kita ingin memartabatkan Malaysia sebagai sebuah negara maju. Justru hari ini kita berada di dalam satu peringkat yang begitu mencabar bagi kita. Dan bila kita berkumpul bersama-sama untuk menjayakan Expo Malaysiaku, kita juga memperbaharui azam dan tekad kita. Bahawa dengan kesungguhan yang kita lakukan, insya-Allah dengan izin Allah kita boleh mencapai hasrat kita. Dan impian kita boleh menjadi realiti. Kenapa tidak? Kerana strategi kita dah kena pada tempatnya. Hala tuju kita jelas. We have a very clear sense of direction or clarity of direction. We know how to get there. But we need to work hard. We need to think creatively in order to get there. Banyak kejayaan yang boleh kita rasa bangga.
Umpamanya dalam hasrat kita untuk menjadikan Malaysia sebagai global champions, regional champions. Kalau dulu kita merupakan juara dalam bidang sebagai pengusaha biji timah dan getah dan kelapa sawit, hari ini kita banyak bidang-bidang yang sudah pun boleh dianggap sebagai sampai kepada global recognition. Antaranya dalam bidang oil and gas, dalam bidang real estate dan construction, dalam bidang jadikan Malaysia sebagai Islamic banking and financial center of the world, dalam aspek pengeluar ataupun manufacturing dalam bidang-bidang tertentu seperti the manufacturing of gloves, for example, kita sudah merupakan terbesar di dunia. Dan yang terkini, kita sudah muncul sebagai the third largest IPO hub in the world. Dari segi world ranking kita, World Economic Forum meletakkan kita nombor 25. Maknanya kita sudah berada dalam kelompok 20% teratas daripada 144 buah negara. World Bank memberi kita ranking ke-18 daripada negara-negara yang dari sudut ease of doing business. Efisiensi kita sudah pun bertambah. Umpamanya, kita boleh daftar perniagaan kita dalam masa 1 jam saja. Syarikat untuk diperbadankan makan masa sehari saja. Pasport antarabangsa kita boleh diisu dalam masa 1 jam. Dan MyCard juga boleh kita perolehi dalam masa 1 jam. Kita telah mewujudkan UTC di 2 buah tempat. Yang terkini di Kuala Lumpur, di mana 31 buah jabatan agensi kerajaan berada di setempat. Dibuka dari jam 8.30 sampai 10 malam, 7 hari seminggu, 365 hari tolak cuti am. Setahu saya, tak ada negara di dunia, correct me if I'm wrong, tak ada negara di dunia yang ada perkhidmatan seperti ini, seperti yang kita telah lakukan. Dan kita juga sedar bahawa kita tidak boleh terhenti setakat ini saja. Kita sentiasa memikir pemikiran dan metodologi yang lebih kreatif. Bagaimana kita nak jadikan Malaysia dan kerajaan kita terutama sekali lebih responsif kepada kehendak rakyat. Sebab itulah model kita adalah model yang berteraskan kepada 2 kriteria. Bukan sahaja per capita income. Dan kita merasa bangga bahawa per capita income sudah melonjak. Kalau dulu waktu baru kita merdeka, dalam 1,700 lebih per kapita, hari ini RM31,000 per kapita income. Jadi itu conventional criteria yang kita terima. Yang satu lagi kita kata bahawa mesti ada indeks kesejahteraan, happiness index. Sebab itulah kita tengok bagaimana kita boleh sediakan perkhidmatan yang lebih baik macam UTC,
Macam mana kita boleh menyelesaikan masalah traffic jam, pengangkutan awam yang lebih efisien and affordable. Macam mana kita boleh mengurangkan masalah pencemaran, pollution, pengurusan sisa pepejal, dan bagaimana kita dapat mengurangkan masalah tekanan bersabit dengan jenayah. How do we reduce crime rate? Sebab kalau kita sudah lebih affluent, kita nak tidur jendera waktu malam, tak mau rasa takut. Ini semua kepuasan indeks, kesejahteraan indeks yang perlu diambil perhatian oleh kerajaan. Dalam lain-lain kata, kerajaan kita bukanlah kerajaan yang berada di takuk yang lama dari segi pendekatan dan pemikiran kita. We're not a government that rests on our laurels. We are not a government that's not willing to change. We want to show that as a sitting government, we can change, we can reform, and we can bring real progress to this country. Inilah keazaman kita. Sebab itulah kita buat perubahan demi perubahan. Saya tekankan pemikiran yang lebih kreatif. I want creative ideas. I want creative solution. Kerana saya tahu, the next and the final stage of the Malaysian journey will be the most challenging part of this journey. Dan journey itulah yang we will undertake together with all Malaysians. And that journey, God willing, will be a successful journey. And for that journey to be successful, I need your support and I need your mandate when the time comes. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cukuplah setakat ni. Saya rasa it's nothing like seeing for yourself. Tadi pun dengan lakaran dengan sand dengan gunakan pasir tadi pun kita dah nampak schematic changes that have taken place in Malaysia. So this exhibition is about the journey that we have undertaken, and it's a journey that has led to where we are today. Malaysia is truly the land of blessings. Dengan kata-kata demikian, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya melancarkan Expo Malaysiaku bertemakan Malaysia, tanah air yang dirahmati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Majlis menjemput Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk terus berada di pentas untuk acara perasmian. Majlis juga menjemput Yang Berhormat Tan Sri Nur Muhammad Yaakob naik ke pentas untuk bersama-sama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi menyempurnakan perasmian Expo Malaysiaku 2012. Yang Amat Berhormat dijemput untuk menyempurnakan majlis perasmian. Semenjak merdeka hingga ke hari ini, negara telah melalui arus pembangunan yang memberangsakan. Hasil daripada pelaksanaan dasar kerajaan yang pragmatik dan kepimpinan yang berwawasan, Malaysia kini berada di tahap kemajuan yang dinikmati hari ini. Kita telah menjadi sebuah negara yang maju dalam suasana aman dan makmur. Keharmonian dan perpaduan di antara kaum serta kestabilan ekonomi dan politik adalah kunci utama kemajuan kita. Ekonomi Malaysia telah berkembang pesat disokong oleh pelaburan swasta. Rakyat kini menikmati pendapatan yang lebih tinggi dan kualiti hidup yang lebih baik. Sektor pertanian telah dipermodenkan dan asas ekonomi telah dipelbagaikan kepada sektor perindustrian dan perkhidmatan.
Penyediaan infrastruktur termasuk pengangkutan darat, maritim dan udara yang moden dan cekap memberi keselesaan kepada rakyat dan menyokong aktiviti perniagaan. Kita kini menikmati kemudahan perumahan yang selesa dan akses kepada kemudahan kesihatan yang berkualiti. Peluang pendidikan awal hingga ke pengajian tinggi juga telah meningkat. Pembangunan terancang Putrajaya, Saibujaya, Petrajaya dan Nusajaya menjadi pembangkit pusat pertumbuhan. Kita juga mempunyai mercu tanda dunia yang menjadi warisan dan kebanggaan. Kita bersyukur dengan segala nikmat yang dikecapi hari ini. Kita akan terus bersama-sama melangkah sebagai satu bangsa, satu Malaysia untuk terus maju. Malaysiaku, tanah air yang dirahmati. Majlis merakamkan setinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan dengan itu sempurnalah sudah Majlis Perasmian Expo Malaysiaku 2012. Seterusnya, Majlis menjemput Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan diiringi Yang Berhormat Timbalan Menteri, Yang Berbahagia Ketua Setiausaha Negara dan Yang Berbahagia Ketua Pengarah Unit Perancang Ekonomi untuk melawat tapak Expo di Dewan Tun Razak II. Untuk makluman para hadirin, Expo Malaysiaku sedang berlangsung mulai hari ini hingga Ahad 7 Oktober. Para hadirin adalah dijemput hadir. Dengan itu, terima kasih. Salam sejahtera, salam satu Malaysia.